Selamat sejahtera semua, nama saya Wong Jiazhe dengan nombor matrik A168471 dan saya daripada kumpulan Shinchan dan Pinggu akan menerangkan definisi prospektus serta prospektus dengan IPO serta kandungan dalam prospektus dalam pembentangan audit prospektus ini. Definisi prospektus. Menurut Akta Syarikat 2016, Seksyen 152 hingga 170, prospektus bermaksud sebarang notis, surat berkeliling, iklan atau perlawan yang bertujuan untuk menawarkan kepada orang awam bagi langganan dan pembelian mana-mana unit saham atau debentur bagi sesuatu perbadanan. Prospektus disediakan apabila sesebuah syarikat yang ingin disenaraikan dalam Bursa Malaysia, iaitu apabila sesebuah syarikat dibuka sebagai jemputan kepada institusi dan pelabur awam untuk melanggani saham ataupun debentur dalam syarikat tersebut semasa IPO. Apakah itu objektif prospektus? Ia adalah untuk memaklumkan kepada institusi ataupun pelabur awam mengenai penyenarai syarikat baharu ataupun mendorong mereka untuk melanggan saham dalam syarikat. Menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan memberi keyakinan kepada mereka untuk membuat keputusan dalam melabur syarikat tersebut. Sudah tentunya IPO adalah termasuk dalam prospektus. Kedua-dua ini adalah terikat sekali. IPO dikenali sebagai penawaran awam permulaan merujuk pada proses menawarkan saham syarikat sendirian kepada orang ramai melalui penerbitan saham baru semasa dia listing di Bursa Malaysia. Penerbitan saham awam boleh membolehkan syarikat mengumpul modal daripada pelabur awam. Proses IPO, Initial Public Offering di Malaysia. Sebelum sebuah syarikat swasta ingin disenaraikan di Bursa Malaysia, ia perlu membuat tawaran IPO terlebih dahulu. Pihak-pihak yang akan melanggani syarikat swasta tersebut adalah terdiri daripada pelabur awam dan juga pelabur institusi. Syarikat juga mendapatkan kelulusan daripada Suruhanjaya Security Commission sebelum IPO tersebut dilaksanakan. Apabila syarikat tersebut mendapat persetujuan untuk menerbitkan tawaran awam permulaan IPO, maka syarikat tersebut hendaklah menerbit prospektus sebagai panduan ataupun rujukan bagi bakal pelabur untuk mengkaji syarikat, terutamanya dalam maklumat kewangan syarikat. Untuk mengetahui kepatuhan syariah, semakan status syarikat yang bakal disenarai tersebut di Bursa Malaysia ataupun di broker Bank Islam Malaysia Berhad BIMB Security Sendirian Berhad boleh dilakukan untuk mengetahui yang tadi saya sebutkan kepatuhan syariah. Kepentingan pengajian prospektus. Yang pertamanya kita boleh lihat bakal pelabur mereka adalah untuk memastikan keputusan yang betul telah diambil bagi melakukan pelaburan melalui penggunaan prospektus. Hal ini kerana prospektus mengandungi maklumat kewangan sejarah syarikat di samping daripada latar belakang syarikat, misi, visi serta objektif syarikat. Ini memberi gambaran dan keyakinan kepada para bakal pelabur sama ada mereka ingin melabur di syarikat yang akan tersenarai tersebut ataupun tidak. Yang keduanya adalah masa itu belum ada lagi maklumat dan panduan untuk mengaji pergerakan harga saham syarikat tersebut disebabkan ia belum tersenarai di Bursa Malaysia lagi untuk para bakal pelabur. Dan nombor ketiga adalah mengetahui tahap selera risiko pelaburan dan maklumat adalah bersepadanan dengan syarikat. Sama ada mereka nak membuat pelaburan dalam syarikat tersebut ataupun tidak. Okey, yang inilah kandungan prospektus terdapat 17, yang ini 1 hingga 9. Yang nombor 9 ni maklumat kewangan, financial information, iaitu sebahagian daripada prospective financial information yang akan diterangkan oleh rakan saya yang seterusnya. Yang inilah sambungan hingga 17. Akan tetapi ada nombor 10-nya iaitu laporan accountant, reports by the reporting accountants. Akan saya terangkan. Laporan accountant dalam kandungan prospektus. Laporan accountant adalah sejenis laporan yang disediakan daripada rekod dan buku perakaunan syarikat. Ia merupakan pendapat bebas mengenai maklumat kewangan sejarah entiti yang disediakan oleh pengarah entiti.
Tujuan laporan akauntan adalah untuk memeriksa dan melaporkan maklumat kewangan prospektif untuk meningkatkan kredibilitinya bagi penggunaan bakal pelabur. Penafian. Ia tidak bertanggungjawab untuk menyatakan pendapatnya sama ada maklumat kewangan prospektif tersebut boleh dicapai atau tidak. Ia hanya memberikan jaminan pada tahap sederhana ke atas andaian yang akan digunakan oleh pihak pengurusan dalam maklumat kewangan prospektif. Menurut panduan daripada Suruhanjaya Security, laporan akauntan mestilah melaporkan penyata kewangan syarikat yang diaudit yang disebut dalam prospektus selama sekurang-kurangnya 3 tahun kewangan terakhir ataupun tempoh yang lebih pendek sehingga syarikat itu beroperasi. Sehingga tempoh kewangan interim sekiranya boleh diaplikasi. Namun begitu, tarikh tempoh kewangan interim tidak boleh lebih daripada 6 bulan daripada penerbitan prospektus. Inilah kandungan yang utama dalam laporan akauntan. Ia terbagi pada dua bahagian. Maklumat kewangan pro forma, maklumat kewangan masa depan. Pro forma ini adalah daripada pendapatan aliran tunai komprehensif termasuklah pendapat sesaham pro forma. Laporan akauntan mestilah menyatakan suratnya sama ada maklumat kewangan pro forma telah disusun dengan betul mengikut piawaian perakaunan yang diluluskan. Manakala untuk maklumat kewangan masa depan adalah menyatakan bahawa laporan akauntan berpendapat bahawa maklumat kewangan masa depan adalah disediakan dengan betul berdasarkan andaian yang dibuat oleh pengarah dan disajikan dengan cara yang selaras dengan format kewangan dan dasar perakaunan syarikat. Okey, inilah kandungan lebih spesifik mengikut Akta Syarikat 2016. Ia terbagi pada keuntungan kerugian syarikat, aset liability syarikat, kadar-kadar dividen yang boleh dibayar oleh syarikat, pelarasan jika ada terhadap data-data keuntungan atau kerugian atau aset liability yang terkandung dalam laporan. Inilah contoh kandungan laporan prospektus daripada Flexi Dynamics IPO yang baru diterbitkan pada 30 Mac tahun ini, 2021. Inilah kandungan dia. Kandungan prospektus untuk IPO ini lebih kurang samalah seperti yang tadi 17 konten kandungan. Namun begitu, setiap IPO prospektusnya akan terdapat seperti saya kata tadi, perbezaan kandungan sedikit, di mana IPO yang berbeza akan memberi penekanan yang berbeza dalam kandungannya. Okey, itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan memberi kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Hafiz bin Muhammad Nadri, bernambah matrik A18047. Saya akan membantahkan mengenai definisi maklumat kewangan prospektif, iaitu PFI. Maklumat kewangan prospektif yang merupakan maklumat kewangan yang berdasarkan kepada ISAE 433400. Maklumat kewangan prospektif yang merupakan andaian kepada peristiwa yang akan berlaku pada masa hadapan serta tindakan yang akan diambil oleh sesebuah syarikat. Penyediaan PFI memerlukan banyak pertimbangan kerana ianya adalah sangat subjektif, iaitu kemungkinan perkara di masa akan datang mungkin terjadi ataupun tidak. Justru, PFI memerlukan persiapan serta pengalaman yang banyak sebelum membuat sesuatu pembuatan keputusan. PFI boleh dibuat dalam bentuk ramalan, forecast, ujaran projection dan keduanya sekali. Pembuatan keputusan yang bagi pemilihan PFI dibolehkan oleh syarikat yang mengikut kesesuaian. Antara contoh yang dapat dilihat ialah 1 tahun ramalan forecast tambah 5 tahun unjuran projection. Seterusnya, tujuan dan jenis maklumat kewangan prospektif. Tujuan PFI disediakan adalah sebagai alat pengurusan dalaman, iaitu membuat penilaian pelaburan modal. Seterusnya iaitu tujuan agihan kepada pihak ketiga, iaitu untuk pelabur, pihak berkuasa dan bank. Dan juga terdapat dua bentuk maklumat kewangan prospektif yang kita dapat tahu, iaitu penunjuran forecast dan juga jangkaan projection. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai jenis andaian maklumat kewangan prospektif, iaitu terdapat dua jenis maklumat kewangan prospektif, iaitu dalam bentuk ramalan, iaitu forecast, dan juga unjuran, iaitu projection. Ramalan bermaksud
Maklumat kewangan prospektif disediakan dengan andaian mengenai masa harapan yang mana pihak pengurusan jangka angka berlaku dan mempraktikkan ramalan yang dijangka untuk diambil sehingga tarikh projek ramalan iaitu best estimate assumption. Kaedah ramalan biasanya diaplikasikan untuk projek jangka pendek. Manakala unjuran bermaksud maklumat kewangan prospektif disediakan dengan andaian mengenai peristiwa masa hadapan yang mana pihak pengurusan tidak semestinya melakukan dan mempraktikkan ramalan yang dijangka untuk diambil. Kaedah unjuran biasanya dia diaplikasikan untuk projek jangka masa yang panjang seperti ketika beberapa entiti berada dalam fasa permulaan atau sudah pun mempertimbangkan perubahan besar dalam sifat operasi. Malah, kaedah unjuran adalah gabungan antara best estimate assumption dan juga hypothetical assumption. Maklumat sedemikian menggambarkan kemungkinan akibat daripada tarikh maklumat tersebut disiapkan jika peristiwa dan tindakan itu berlaku. Seterusnya, andaian anggaran terbaik yang digunakan oleh pihak pengurusan merupakan maklumat kewangan prospektif yang munasabah, manakala pihak pengurusan menggunakan andaian hypothetical bagi menyelaraskan dengan tujuan maklumat kewangan prospektif yang disampaikan dengan betul. Dan semua andaian yang material telah didedahkan sepenuhnya, termasuk satu penanda yang jelas sama ada menggunakan andaian anggaran yang terbaik atau andaian hypothetical. Malah, maklumat kewangan prospektif juga disediakan mengikut asas yang konsisten dengan penyertaan kewangan lepas menggunakan prinsip perdagangan yang sesuai. Seterusnya, fungsi maklumat kewangan prospektif iaitu maklumat kewangan prospektif boleh merangkumi satu atau lebih elemen penyerta kewangan dan disediakan sebagai alat pengurusan dalaman seperti ramalan kewangan dalam prospektus syarikat yang dikeluarkan untuk membuat penilaian pelaburan modal yang berpotensi. Selain itu, maklumat kewangan prospektif juga bertujuan untuk diagihkan kepada pihak ketiga, iaitu terdapat 3 contoh pihak ketiga, iaitu penyediaan prospektus syarikat, laporan tahunan, penyediaan dokumen seperti ramalan aliran tunai syarikat. Saya Fatin Nadira binti Tajuddin, A168139. Yang seterusnya adalah tanggungjawab pihak pengurusan. Pihak pengurusan bertanggungjawab dalam menyediakan dan mempersembahkan maklumat kewangan prospektif PFI dalam penyata kewangan, termasuklah pengenalpastian dan pendedahan mengenai andaian yang digunakan. Pihak pengurusan juga memastikan pendedahan mengenai semua andaian yang material mencukupi, termasuk indikasi yang jelas sama ada ianya andaian anggaran terbaik, best estimation assumption ataupun andaian hypothetical. Yang ketiga, pihak pengurusan menyediakan PFI secara konsisten dengan membandingkan penyata kewangan masa lepas dan menggunakan prinsip perakaunan yang bersesuaian. Tanggungjawab juruaudit. Yang pertama, juruaudit bertanggungjawab mendapatkan bukti yang bersesuaian yang mencukupi mengenai maklumat kewangan prospektif PFI. Juruaudit juga bertanggungjawab memeriksa dan melaporkan PFI untuk meningkatkan kredibilitinya untuk kegunaan pihak ketiga seperti pihak pembekal dan pihak pelabur. Dan juruaudit juga perlu membuat penyimakan dengan menjalankan tata cara yang boleh memberi kepastian yang sederhana, moderate level mengenai maklumat penyata kewangan. Tanggungjawab juruaudit yang keempat adalah menggunakan kepakaran perakaunan berbanding kepakaran pengauditan untuk membantu mengumpul, mengelaskan dan meringkaskan maklumat kewangan. Yang kelima, pemeriksaan yang secara sistematik, objektif dan profesional mengenai sistem dan tata cara yang telah diadakan oleh pihak pengurusan. Dan yang keenam, mendapatkan surat pelantikan yang menyatakan dengan jelas tentang objektif dan bidang penyiasatan yang diperlukan oleh klien. Jaminan juruaudit terhadap PFI. Yang pertama, juruaudit tidak dapat mengeluarkan pendapat dan jaminan seperti yang terdapat dalam PFI tersebut. Yang kedua, juruaudit sukar untuk mendapatkan tahap kepuasan yang secukupnya tentang PFI bagi mengeluarkan pendapat positif tentang andaian dalam PFI yang bebas daripada kesalah nyataan. Yang ketiga, juruaudit hanya dapat memberikan
Jaminan pada tahap yang sederhana apabila melaporkan kewajaran andaian pihak pengurusan. Dan yang keempat, apabila juruaudit memperolehi pertimbangan yang mencukupi dan memuaskan, juruaudit tidak terkecuali untuk mengeluarkan jaminan yang positif ke atas PFI. Jangka masa maklumat kewangan prospektif. Juruaudit harus mempertimbangkan jangka masa yang diliputi oleh prospek maklumat kewangan. Oleh kerana andaian menjadi lebih spekulatif, apabila jangka masa yang diliputi meningkat, ketika tempoh itu semakin lama, kemampuan pengurusan untuk membuat andaian anggaran terbaik menurun. So, antara beberapa faktor yang relevan dengan pertimbangan juruaudit mengenai jangka masa yang diliputi oleh prospek maklumat kewangan, yang pertama adalah kitaran operasi. Contohnya dalam kes projek pembinaan utama, masa yang diperlukan untuk selesaikan projek mungkin menentukan jangka masa yang perlu dilindungi. Dan kedua adalah andaian darjah kebergantungan ataupun tahap kebolehpercayaan andaian. Contohnya entiti memperkenalkan produk baru. Jadi jangka masa yang diliputi mungkin pendek atau dipecahkan menjadi segmen kecil. Jadi jangka masanya mungkin berdasarkan mingguan atau bulanan. Dan yang ketiga adalah keperluan pengguna. Contohnya maklumat kewangan dapat dipersembahkan berhubungan dengan permohonan pinjaman untuk jangka waktu yang diperlukan untuk menghasilkan dana yang mencukupi. Prosedur dan tata cara ujian maklumat kewangan prospektif, iaitu tata cara analytical. Apabila menentukan sifat, masa dan tahap ujian, juruaudit perlu mengambil kira yang pertama, kemungkinan salah nyataan bahan. Yang kedua adalah pengetahuan yang diperolehi semasa urusan sebelumnya yang berlaku dalam maklumat kewangan. Menyemak rekod atau dokumen sebelumnya supaya dapat mengelakkan kesilapan. Yang ketiga adalah kecekapan pengurusan mengenai penyediaan maklumat kewangan prospektif. Dan yang keempat, sejauh mana maklumat kewangan yang bakal dipengaruhi oleh pertimbangan pengurusan. Dan yang kelima adalah kecukupan dan kebolehpercayaan data asas. Prosedur yang kedua adalah penilaian andaian anggaran terbaik, iaitu best estimate assumption ataupun forecast. Juruaudit menilai kebolehpercayaan sumber dan bukti yang menyokong andaian. Andaian itu dipertimbangkan berdasarkan maklumat sejarah, mungkin berkaitan dengan maklumat dalaman atau luaran. Dan penilaian dibuat sama ada perancangan sesuai dengan kapasiti entiti atau tidak. Yang ketiga adalah penilaian andaian hypothetical ataupun projection. Juruaudit mempertimbangkan sama ada apabila andaian hypothesis digunakan, semua implikasi penting dari andaian tersebut telah dipertimbangkan. Bukti sokongan tidak diperlukan dalam penilaian andaian ni. Jadi, juruaudit perlu berpuas hati bahawa andaian adalah konsisten dan realistik dengan PFI. Dan yang keempat, juruaudit perlu berpuas hati bahawa PFI disediakan dengan betul berdasarkan andaian yang dibuat oleh pihak pengurusan. Prosedur yang kelima, juruaudit akan memfokus pada sejauh mana bidang-bidang yang sangat sensitif terhadap variasi akan memberi kesan material terhadap hasil yang ditunjukkan dalam prospek maklumat kewangan. Yang keenam, semasa bertekad untuk memeriksa satu atau lebih elemen maklumat kewangan seperti penyataan kewangan individu, adalah penting bahawa juruaudit mempertimbangkan perkaitan komponen lain dalam penyata kewangan. Yang ketujuh, juruaudit akan mempertimbangkan sejauh mana prosedur perlu diterapkan pada maklumat sejarah apabila mana-mana bahagian yang berlalu dari tempoh semasa dimasukkan ke dalam prospek maklumat kewangan. Dan yang terakhir, juruaudit harus mendapatkan pernyataan bertulis dari pihak pengurusan mengenai penggunaan maklumat prospek kewangan. Kandungan prospektus terbahagi pada 3 kategori. Yang pertama, keperluan pendedahan statutory. Yang kedua, keperluan pendedahan stock exchange. Dan yang ketiga, pendedahan discretionary. Keperluan pendedahan statutory contohnya adalah seperti share capital, general information, document for inspection dan responsibility statement ataupun tanggungjawab, penyertaan tanggungjawab. Dan keperluan pendedahan stock exchange pula, nama lain dia adalah rangka kerja laporan kewangan. Contohnya ialah seperti sejarah perniagaan, jenis perniagaan yang dijalankan, prospek masa depan syarikat. Dan yang terakhir, pendedahan discretionary pula adalah pendedahan selain daripada pendedahan yang dikehendaki oleh keperluan pendedahan statutory.
Pendedahan umum dalam prospektus. Satu penyataan oleh pihak pengurusan bahawa semua pengarah telah menandatangani prospektus tersebut dan satu salinan telah diserah simpan oleh Suruhanjaya syarikat. Yang kedua, penyataan daripada perkara yang dinyatakan oleh Akta Syarikat 2016. Dan jika prospektus itu mengandungi pernyataan daripada seorang pakar, maka pernyataan tersebut hendaklah menyatakan bahawa pakar tersebut telah memberi dan telah menarik balik persetujuannya terhadap pengeluaran prospektus tersebut. Apa-apa laporan yang diterbitkan dalam prospektus perlu dinyatakan oleh siapa, untuk siapa dan tujuan laporan tersebut dibuat. Prosedur Am Pemeriksaan Maklumat Kewangan Prospektus ISA 810. Juruaudit tidak seharusnya menerima kerja pemeriksaan prospektus sekiranya andaian yang digunakan adalah tidak realistik dan maklumat yang tidak sesuai bagi tujuan prospektus tersebut. Juruaudit perlu mendapatkan bukti yang secukupnya. Bukti bersesuaian. Pengurusan menganggarkan andaian yang terbaik yang munasabah best estimation assumption dan andaian hipotesis hypothetical assumption adalah konsisten. Maklumat kewangan prospektif disediakan dengan betul. Maklumat kewangan juga dipersembahkan dengan betul dan semua bahan andaian dinyatakan dengan baik, adequately disclosed. Maklumat kewangan prospektif disediakan secara konsisten dengan penyata kewangan sejarah menggunakan piawaian perakaunan yang diluluskan. Peluncuran kunci kira-kira proforma balance sheet. Akaunten menyediakan penyata-penyata proforma kunci kira-kira bersama dengan andaian-andaian bersesuaian. Juruaudit akan melaporkan terhadap penyata-penyata proforma di atas, iaitu seperti have been properly compiled on the basis of the preparation state. Seperti itu contohnya. Prospektus yang tidak sepatutnya mengandungi penyataan atau pelaporan ada seperti berikut. Mencadangkan bahawa pengeluaran prospektus tersebut adalah terjamin melainkan jika keterangan yang mencukupi diberikan. Mengenai kepentingan seorang juruaudit atau seorang pakar dalam syarikat tersebut dibuat menggunakan nama-nama orang lain jika persetujuan telah diperolehi sebelum pengeluaran prospektus tersebut dibuat. Perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum menerima perjanjian adalah tempoh maklumat tersebut, pengetahuan yang mencukupi dalam bidang tersebut, kegunaan maklumat yang dirancang, elemen yang dimasukkan dalam prospektus, sama ada maklumat berkenaan adalah pengetahuan atau terhad, dan jenis andaian sama ada andaian yang digunakan adalah andaian anggaran terbaik, best estimate assumption, atau andaian hipotesis hypothetical assumption. Pengetahuan dalam perniagaan. Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan serta mengaplikasikan andaian ke atas maklumat kewangan prospektif. Jenis dokumentasi yang disediakan oleh entiti untuk menyokong andaian yang dibuat oleh pihak pengurusan. Setakat mana teknik statistikal, matematikal dan bantuan komputer digunakan. Kawalan dalaman ke atas sistem yang digunakan untuk menyediakan maklumat kewangan prospektif entiti serta kepakaran dan pengalaman pekerja yang bertanggungjawab menyediakan maklumat tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai liability bagi pernyataan yang tidak benar, iaitu sebaik mendaftar dengan Securities Commission iaitu SC dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Prospektus tersebut menjadi dokumen yang umum. Oleh itu, pengarah syarikat serta mereka yang terlibat dalam penyediaan akan bertanggungjawab sepenuhnya, termasuk ketinggalan sebarang fakta yang material dan pengguna mempunyai hak untuk mendakwa. Seterusnya, surat persetujuan ataupun letter of consent. Surat persetujuan juruaudit adalah surat yang disediakan oleh pelanggan atau pihak pengurusan dan disampaikan kepada juruaudit sebelumnya atau semasa untuk memberitahu mereka mengenai perubahan juruaudit syarikat mereka. Surat ini untuk membolehkan mereka memberikan maklumat yang diminta oleh auditor yang akan datang. Namun begitu, surat persetujuan dalam audit maklumat kewangan prospektif adalah lebih kepada persetujuan pakar terhadap hasilan prospektus tersebut. Pakar-pakar tersebut hendaklah memastikan bahawa beliau berpuas hati bahawa apa-apa yang terkandung dalam prospektus itu secara keseluruhannya adalah selaras dengan maklumat yang di dalam laporan kewangan. Seterusnya, semua perkara-perkara yang relevan
yang telah diketahui oleh beliau adalah betul di dalam prospektus. Dan akhir sekali ialah beliau telah mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk memahami isu-isu utama yang timbul dalam penggubalan prospektus. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai perancangan, kawalan dan dokumentasi. Kawalan dan dokumentasi bagi kerja yang dilakukan terutamanya melibatkan penyeliaan kaki tangan audit dan menyemak semula kerja mereka. Akaunten pelaporan juga perlu merancang dan mendokumentasi prosedur yang dijalankan. Antaranya, yang pertama iaitu menjalankan audit terhadap mana-mana penyata kewangan interim untuk membentuk asas bagi menentukan anggaran yang terbaik bagi pihak pengurusan. Seterusnya, menyemak mana-mana ramalan keuntungan dan peluncuran. Dan juga menyediakan laporan akaunten dalam bentuk panjang dan juga menyediakan laporan dalam bentuk pendek untuk memasukkan prospektus dan perkeliling. Seterusnya, mendokumentasikan kehadiran mesyuarat, jangka masa untuk penyediaan dan penerbitan prospektus tempoh hari perlu dicapai, membuat rancangan bagi akaunten pelaporan untuk berkomunikasi dengan juru audit syarikat. Macam jika akaunten pelaporan bukan juru audit syarikat lah, atau penasihat profesional atau pakar lain. Dan akhir sekali, jika ada dua akaunten pelaporan yang dilantik oleh syarikat, kerja detail yang perlu terlibat perlu mendapatkan persetujuan untuk kedua-dua pihak pada peringkat perancangan. Dan akhir sekali, saya akan menerangkan mengenai prosedur pemeriksaan maklumat kewangan prospektif yang kita perlu tahu. Dalam menentukan sifat maklumat kewangan prospektif, akaunten pelaporan perlu menentukan sifatnya terlebih dahulu, seperti masa dan tahap prosedur pemeriksaan dan pertimbangan juru audit seperti itu kemungkinan salah nyata yang bakal terjadi, pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman sebelum ini, kecekapan pengurusan dalam penyediaan maklumat kewangan prospektif. Sejauh mana maklumat kewangan prospektif yang akan dipengaruhi oleh keputusan pengurusan, dan akhir sekali data mestilah cukup dan boleh dipercayai untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Nama saya Nur Amira Akilah binti Muhammad Razi. Nombor metrik A168108 akan menyambung dengan pembentangan dan pendedahan. Bagi pendedahan untuk maklumat kewangan prospektif, juru audit perlu mempertimbangkan sama ada: yang pertama, pembentangan maklumat kewangan prospektif tidak mengelirukan. Penyampaian maklumat kewangan prospektif mestilah berguna dan tidak mengelirukan. Semua andaian hendaklah didedahkan secara berasingan dan dikenal pasti dengan jelas. Andaian yang signifikan tertakluk kepada tahap kepastian yang tinggi dan perlu dinyatakan kerana ia akan memberi kesan kepada maklumat kewangan prospektif. Yang kedua, dasar perakaunan telah jelas dinyatakan dalam nota maklumat kewangan prospektif. Pendedahan sepenuhnya terhadap polisi perakaunan penting untuk mendedahkan segala urusan atau peristiwa yang akan mempengaruhi maklumat kewangan prospektif. Yang ketiga, andaian didedahkan dengan mencukupi. Andaian didedahkan dengan jelas sama ada andaian mewakili best estimate assumption atau hypothetical assumption. Yang keempat, tarikh didedahkan berdasarkan maklumat kewangan prospektif yang disediakan. Pendedahan tarikh memberi amaran kepada pengguna bahawa peristiwa yang akan berlaku boleh mempengaruhi kebergunaan maklumat yang akan disampaikan. Yang kelima, asas yang dipilih mesti dinyatakan dengan jelas dalam keputusan yang ditunjukkan dalam penyata kewangan prospektif. Asas yang dipilih perlu dinyatakan dengan jelas berdasarkan andaian-andaian yang telah dibuat di dalam penyata kewangan prospektif. Yang keenam, keperluan spesifik dalam mana undang-undang, peraturan dan penilaian profesional. Maklumat dalam penyata kewangan prospektif perlulah disediakan berdasarkan polisi perakaunan dan peraturan yang sesuai. Yang terakhir sekali,
Apa-apa perubahan dalam polisi perakaunan di mana penyata kewangan tahun lepas telah didedahkan. Setiap perubahan perlu didedahkan dengan jelas termasuk sebab perubahan dan kesan ke atas maklumat kewangan prospektif. Pelarasan terhadap maklumat kewangan yang dilaporkan. Pelarasan maklumat kewangan adalah pada tahap minima dan pelarasan dilakukan pada jumlah yang material. Ada beberapa keadaan yang mana membolehkan pelarasan dibuat. Yang pertama adalah untuk menepati asas dan polisi perakaunan. Yang kedua, jika terdapat perubahan dalam struktur kumpulan dalam tempoh pelaporan. Yang ketiga, penilaian aset menyebabkan perubahan dalam susut nilai. Dan yang terakhir sekali, jika laporan audit adalah laporan audit bersyarat, maka laporan tersebut boleh melakukan pelarasan supaya maklumat kewangan dalam laporan itu benar dan saksama. Audit opinion atau pendapat audit. Apabila juru audit percaya bahawa persembahan dan pendedahan maklumat kewangan prospektif tidak mencukupi, not adequate, juru audit harus menyatakan pendapat yang berkelaikan, a qualified opinion, atau pendapat buruk, adverse, atau juru audit boleh menarik diri daripada kontrak perjanjian berdasarkan ISA 801. Jika juru audit mendapati bahawa persembahan dan pendedahan maklumat kewangan prospektif adalah mencukupi dan segala pendedahan adalah jelas dan tidak mengelirukan, maka juru audit boleh mengeluarkan pendapat yang bersih. Pendapat audit dalam keadaan satu, yang mana persembahan dan pendedahan maklumat kewangan prospektif tidak mencukupi, maka juru audit boleh mengeluarkan pendapat audit bersyarat atau pendapat bertentangan. Keadaan dua, satu atau lebih andaian penting yang tidak menyediakan asas yang munasabah untuk maklumat kewangan prospektif yang disediakan atas dasar andaian anggaran terbaik, best estimate assumption, ataupun andaian hipotesis, hypothetical assumption, maka juru audit boleh mengeluarkan pendapat bertentangan. Yang ketiga, pemeriksaan dipengaruhi oleh keadaan yang menghalang pemakaian satu atau lebih tata cara yang dianggap perlu dalam keadaan tertentu, maka juru audit boleh mengeluarkan pendapat penafian dan menerangkan skop yang terhad dalam laporan. Dalam pendapat audit, juru audit atau pendapat akauntan laporan itu hendaklah menyatakan bahawa A. Sama ada berdasarkan pemeriksaan bukti yang menyokong andaian, apa-apa yang telah datang kepada perhatian juru audit yang menyebabkan juru audit untuk mempercayai bahawa andaian tidak memberikan asas yang munasabah untuk mendapatkan maklumat kewangan prospektif. B. Juru audit juga perlu menyatakan pendapat mengenai maklumat kewangan prospektif disediakan dengan betul atas dasar andaian dan dibentangkan mengikut rangka kerja pelaporan kewangan yang berkaitan. Dan C. Juru audit perlu menyatakan keputusan sebenar mungkin berbeza daripada maklumat kewangan prospektif. Maklumat kewangan prospektif telah disediakan dengan menggunakan satu set andaian yang termasuk hypothetical assumption mengenai peristiwa masa depan dan tindakan pengurusan yang tidak semestinya dijangka akan berlaku.